Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan sambung topik seterusnya bagi subjek ASK tingkatan 3 iaitu subtopik 4.1.7 penggunaan pernyataan SQL. Okey. So, perisian pangkalan data ni kita menggunakan arahan SQL untuk capai data daripada rekod yang disimpan. Okey, dan SQL ni sendiri mempunyai sintaks yang tertentu yang mesti kita ikuti. Okey, maksudnya cara kita nak menulis arahan SQL tu mesti follow kat mana semicolon dan sebagainya. Macam kita buat Python sebelum-sebelum ni. Okey, so arahan SQL yang kita akan belajar hari ni ialah select from, select where dan juga select order by. Kita tengok yang pertama. Yang pertama, select from. Select ni maksud dia untuk kita memilih attribute ataupun field yang kita nak. Contoh, kita ataupun pengguna hanya minta dipaparkan senarai nama yang memaparkan ID murid dan nama murid sahaja. Okey. Kalau from, bertujuan untuk kita memilih entity, iaitu jadual ataupun table. Maksudnya, kita nak pilih atribut ni daripada table mana. Contoh, kita nak atribut ID murid dan nama murid daripada table from table apa? Table murid. Okey. Ini contoh penulisan yang pertama. Contoh select ID murid dan nama murid from apa? Table murid. Okey. Kalau yang ini pula, contoh dua, select asterisk from murid. Asterisk ni maksudnya dia memaparkan semua atribut yang ada dalam rekod tersebut. Macam sebelum ni kita ada buat apa? ID murid, nama murid, jantina, kaum, kelas, nama guru kelas. Semua ada. Okey, nanti kita buat. Alright. So sekarang kita masuk kepada kita punya Microsoft Access. Okey, so sekarang ni kita buka balik kita punya file tugasan 1 yang kita dah hasilkan dua entiti iaitu entiti murid dan markah dan juga borang yang kita dah hasilkan. Alright. So, bagaimana langkah untuk kita hasilkan pertanyaan iaitu query menggunakan SQL? Caranya kita boleh rujuk daripada muka surat 154. Okey, klik create. Yang seterusnya, klik query design. Okey, so sekarang kita pilih. Sekarang ni kita nak dapatkan data daripada table murid. So, klik murid. Kita add. Close. Alright, so sekarang kita dah pilih table murid. Kat mana sekarang ni kita nak tulis SQL kita? Arahan SQL. So, klik pada view. SQL view. So kat sinilah kita nak tulis arahan SQL kita. So, cikgu akan buat yang contoh yang kedua dulu. Select asterisk. Maksudnya, dia nak paparkan, bila asterisk tu dia akan paparkan semua atribut yang ada dalam rekod. Okey, select asterisk. Mana dapat from murid ni, dia akan automatik keluar sebab tadi kita dah pilih table murid. Okey, so lepas kita letak asterisk, klik run. So, nampak tak? Dipaparkan ID murid, nama murid, jantina. Semua atribut yang ada dalam rekod, semua dipaparkan. Okey. So, kita dah dapat ini paparan dia. Kita save lah. Klik kanan. Kita save sebagai senarai semua. Okey. Alright. So, senarai semua. So, sekarang kita nak buat yang contoh satu ni. Kita hanya nak dipaparkan ID murid dan nama murid sahaja. So, cara yang sama, create, query design. Kita pilih murid, add, close, view, SQL view. Okay, so select ID murid, nama murid from murid. Okey. So, langkah seterusnya klik run. Nampak tak?
Ada beza Okey, sebab yang tadi bila asterisk dia paparkan semua. Okey. Bila asterisk dia paparkan semua, select asterisk. Tapi bila kita select ID murid dan nama murid saja, jadi paparan ID murid dan nama murid saja yang akan dipaparkan. So kita save lah query kita ni. Klik kanan, kita save sebagai apa? Senarai ID murid dan nama. Okey. So senang kita nak rujuk. Kalau queries ni awak tulis query 1, query 2 ataupun pertanyaan 1, pertanyaan 2, kita confuse. Yang ni query untuk apa, yang ini query untuk apa. So kalau cikgu lebih suka tulis apa yang cikgu nak. Paparan apa yang akan dihasilkan. Okey. So yang seterusnya kita tengok. Yang tadi ni select from Okey, so select from dah selesai. Kita boleh close. Close. Okay, so sekarang kita tengok yang seterusnya. Select where. Okey. Select ni sama juga macam tadi. Untuk kita pilih attribute ataupun field yang kita nak. Where ni untuk kita tentukan kriteria dia. Okey. Kriteria dia maksudnya kita nak apa? Oh, kita cuma nak dipaparkan yang jantinanya lelaki semuanya. Jantinanya perempuan semuanya. Okey. So, cara dia sama juga. Klik create, query design. Kita ambil murid, add, close, view, SQL view. Okey, so cikgu copy lah. Cikgu dah buat ni. Alright. So, kita run. Nampak tak? Sekarang ni dia paparkan nama murid. Betul. Nama murid ikut SQL kita ni. Okey. Nama murid. Jantina. Betul. Okey. Kaum. Ada kaum. Dan satu lagi. Where jantina perempuan. Maksudnya. Yang mana jantinanya semuanya adalah perempuan. Yang perempuan saja dipaparkan. So kita save lah query kita ni sebagai save senarai ataupun perempuan ataupun jantina perempuan. Okey. Ataupun letak depan ni. Where jantina perempuan. Kan senang kita nak rujuk where jantina perempuan. Okey. So katalah kita tak nak yang ni. Okey. Yang ni select where. Ataupun kita nak sekarang jantinanya adalah lelaki. Klik view. Klik SQL view. Okey, jantina ni katalah kita cuba jadikan dia sebagai lelaki. So, kita run. So, keluarlah. Where jantina lelaki. Kita ada nama murid. Select tadi, attribute tadi, nama murid. Jantina kita ada, kaum kita ada. From murid ni, table murid. Where jantina ni kita tadi dah ubah kepada lelaki. So, save lah yang ni pula sebagai... Okey, ni kita tak boleh save sebab tadi saya override atas ni. Sorry Okey, so yang seterusnya kita pergi kepada select order by. Select order by. Okey, select masih lagi sama. Sekejap saya close dulu ni. No, kita nak save. Okey. So, select masih lagi untuk kita memilih attribute ataupun field yang kita nak. Order by ni, maksudnya kita nak isi dia. Sama ada dalam susunan menaik ataupun susunan menurun. ASC atau DESC, descending. Ascending, descending. Okey. So, cara yang sama, create, query design, kita pilih murid, add, close, view, SQL view. Okey. Cikgu copy lah yang cikgu punya ni. So, sekarang ni cikgu nak pilih attribute yang
nama murid, jantina, kaum, from murid, dari tabel murid, where jantina sama dengan perempuan, di mana jantina ialah perempuan, order by dengan susunan nama murid ascending dalam susunan menaik. Okay? So sekarang kita run. So nampak tak? Damia, Devi, Dia, Jessica. D-A, D-E, D-H, lepas tu huruf J. So dalam susunan menaik. So kita save lah ni sebagai order by perempuan, order by ASC. Okay. So senang kan? Kita order by. Okay, ni where jantina perempuan. Okay. So, katalah awak nak buat dalam susunan menurun pula, descending. Okay, kita jangan override atas ni macam tadi nanti. Klik create, query design, murid, add, close, SQL view. Okay, yang ini kita tukar. ASC kita tukar kepada DESC, descending. Okay, so kita run. Nampak tak sekarang? Okay, sekarang huruf J berada di atas. Descending. Okay, so boleh juga nak save. Save. Perempuan. Order by DESC. Okay. So, dah boleh close. Dan itu sahaja berkaitan dengan subtopik 4.1.7 penggunaan pernyataan SQL. So, sampai sini saja kita akan berjumpa dalam video yang akan datang. Okey. Sekian. Assalamualaikum.